Konsep raja berperlembagaan di Malaysia. Pemerintahan beraja bermaksud satu ciri yang unik dan penting di Malaysia. Menurut Tun Muhammad Saleh Abbas di dalam buku beliau, Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan Malaysia, pemerintahan beraja bermaksud salah satu daripada unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Semasa penjajahan British, keadaan telah berubah kerana kuasa mutlak raja-raja telah mula hilang secara beransur. Perkara ini bermula daripada sistem residen yang hendak raja-raja Melayu menerima seorang penasihat British sehingga penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. Pada tahun tersebut, kita dapat melihat bahawa pihak British telah mengurangkan kuasa dan kedudukan raja-raja Melayu. Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1967, sistem pemerintahan beraja masih dikekalkan. Walau bagaimanapun, ia telah disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara. Lalu, muncullah konsep raja berperlembagaan yang bermakna kuasa raja yang dibatasi oleh perlembagaan. Kedudukan raja-raja. Raja berperanan sebagai ketua negeri di bawah perlembagaan negeri pada masa kini. Sistem kerajaan di Malaysia dibahagikan kepada 13 buah kerajaan negeri dan sebuah ketua negeri, seperti mana yang kita disebutkan dalam Perenggan 58 Suruhan Raid, iaitu Yang di-Pertuan Besar akan menjadi ketua negeri, tetapi dia mesti menjadi seorang pemerintah yang berperlembagaan. Beliau mesti bertindak atas nasihat menteri dalam segala perkara berkaitan dengan kuasa eksekutif. Beliau akan menjadi simbol perpaduan negara. Selain itu, Malaysia terdiri daripada 9 buah negeri yang diperintah oleh raja, iaitu Sultan. 9 buah negeri itu adalah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor dan Perak. 4 buah negeri yang diperintah oleh Yang di-Pertua Negeri ialah Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Negeri ini tidak mempunyai raja, iaitu Sultan, maka Yang di-Pertua Negeri akan memerintah sebagai lambang kepada negeri yang tidak mempunyai raja. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang pilihan seorang raja. Pilihan seorang raja adalah ditentukan oleh perkembangan negeri masing-masing dan biasanya mengikut adat istiadat negeri. Manakala, setiap Yang di-Pertua Negeri akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan budi bicaranya. Yang di-Pertua Negeri akan menyandang jawatannya selama 4 tahun. Walau bagaimanapun, seorang Yang di-Pertua Negeri itu boleh meletakkan jawatannya atau dilucutkan oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut usul Dewan Undangan Negeri dan disokong oleh undi tidak kurang daripada 2/3 jumlah ahli Dewan itu. Yang di-Pertuan Agong YDPA. Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia ialah gelaran rasmi bagi Ketua Negara Malaysia. Gelaran rasmi yang penuh adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah mewujudkan jawatan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan kepada cadangan dalam Suruhan Raid. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan Raja Berperlembagaan, Baginda mempunyai bidang kuasa yang luas seperti dikanunkan dalam perlembagaan. Baginda juga mempunyai peranan dan fungsi dalam 3 cabang kerajaan, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Raja merupakan ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Tetapi, bagi negeri Pulau Pinang dan Melaka, ketua agamanya ialah Yang di-Pertuan Agong. Dan ini diperuntukkan dalam perkara 3/3 Perlembagaan Persekutuan. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dijalankan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Pemilihan akan mengikut peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja dan jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Dalam perkara 32/3 Perlembagaan Persekutuan, ada menyatakan bahawa YDPA dipilih untuk menyandang jawatan dalam tempoh 5 tahun sahaja. Bagi ciri-ciri kelayakan dalam pemilihan pula, hanya raja-raja sahaja yang boleh dipilih dan mengundi. Sekiranya raja tidak dapat berangkat ke majlis pemilihan, baginda perlu melantik seorang raja lain yang layak mengundi sebagai proksi. Baiklah, proksi merupakan orang yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu tugas bagi pihak lain.
Pada kebiasaannya, raja paling kanan dari segi pemerintahan hendak dipilih. Tetapi senarai ini tidak diguna pakai lagi setelah semua raja dari negeri-negeri telah dipilih menjadi YDPA. Oleh itu, senarai baru digunakan iaitu senarai yang disusun dan diguna pakai yang berpandukan kepada kekananan negeri yang rajanya telah menjadi YDPA. Susunan adalah daripada negeri YDPA pertama hingga ke-9, seperti mana yang terkandung dalam jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Bagi ciri-ciri ketidaklayakan menjadi YDPA pula, raja belum dewasa, raja telah memberitahu penyimpan maha besar raja-raja bahawa baginda tidak berhasrat untuk dipilih dan sekiranya Majlis Raja-Raja telah mengambil ketetapan dengan undi sulit bahawa raja yang terpilih tersebut tidak sesuai menjalankan fungsi-fungsi YDPA. Namun begitu, undi sulit ini perlu mendapat sekurang-kurangnya 5 undian. Terdapat 3 bahagian dalam prosedur pemilihan yang di-Pertuan Agong, iaitu sebelum pemilihan, prosedur pemilihan dan proses pemilihan. Sebelum pemilihan, tarikh pemilihan akan ditetapkan dan diberi perkenan. Proses pula akan dilaksanakan dalam tempoh 4 minggu dari tarikh kekosongan. Dan penyimpan maha besar raja-raja akan memaklumkan tentang syarat dan tanggungjawab YDPA. Bagi prosedur pemilihan, majlis ini akan dihadiri oleh raja-raja, penyimpan maha besar raja-raja dan penolong setiausaha majlis raja-raja. Majlis ini akan dijalankan secara sulit, iaitu kertas undi yang tidak bernombor digunakan dan undian ditandakan dengan pen atau dakwat yang sama. Seterusnya, kertas undian akan dimasukkan ke dalam peti lalu dimusnahkan setelah keputusan diumumkan. Bagi pengiraan undian akan dilaksanakan oleh raja paling muda dari segi pemerintahan yang tidak tersenarai dalam pemilihan bersama dengan penyimpan maha besar raja-raja. Untuk proses pemilihan pula, setiap raja akan memberi pendapat masing-masing terhadap pemilihan raja tersebut. Seterusnya, pengerusi mesyuarat akan menawarkan jawatan sekiranya majoriti 5 undian diperoleh. Namun, bagi raja yang dipilih sekiranya baginda menolak atau tidak dapat undian majoriti, pemilihan kali kedua dilakukan dan nama raja kedua mengikut senarai akan dicalonkan. Sekiranya baginda menerima atau mendapat undian majoriti, pihak majlis akan mengisytiharkan secara rasmi pelantikan tersebut. Terdapat larangan terhadap Yang di-Pertuan Agong iaitu baginda tidak boleh terlibat dalam sebarang aktiviti perniagaan, menerima gaji dari negerinya sendiri, memegang jawatan lain yang bergaji, melibatkan diri secara langsung dalam parti politik dan menyokong mana-mana parti politik, meninggalkan persekutuan melebihi 15 hari tanpa notis kepada Majlis Raja-Raja, memberi pengampunan kepada diri dan kerabatnya iaitu Permaisuri Agong dan anak-anda baginda dan menjalankan tugas-tugas lazim di negerinya kecuali tugas-tugas di bawah kuasanya. Yang di-Pertuan Agong boleh dipecat tetapi tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Seperti dalam perkara 32/3 yang di-Pertuan Agong hanya boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja. Dalam perkara 32/4 Seksyen 8 bahagian 3 jadual ketiga menyatakan bahawa pemecatan tidak boleh diluluskan melainkan mendapat sekurang-kurangnya 5 undian. Dan dalam perkara 38/6A menyatakan bahawa pemecatan YDPA adalah berdasarkan budi bicara Majlis Raja-Raja. Fungsi dan peranan yang di-Pertuan Agong. Fungsi dan peranan yang di-Pertuan Agong terbahagi kepada 5, iaitu bidang eksekutif, legislatif, kehakiman, pemberian kebesaran dan ketua angkatan tentera, dan pelantikan perkhidmatan awam dan Suruhanjaya. Dalam bidang eksekutif, peranan yang di-Pertuan Agong melantik sebuah jemaah menteri untuk menasihatinya dalam perjalanan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dalam perkara 43/1. Seterusnya, dalam perkara 40/1 dan 40/1E yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri serta menimbangkan nasihat yang diberi oleh ahli jemaah menteri. Yang di-Pertuan Agong juga hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa dalam semua perkara di mana Parlimen membuat undang-undang di bawah senarai persekutuan dan senarai bersamaan dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan serta perkara yang disebut dari Perlembagaan Persekutuan.
Seterusnya, dalam jadual ke-8 dalam perkara 19E1, yang di Pertuan Agung juga mempunyai kuasa untuk melantik yang di Pertuan Negeri bagi negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, dan Sarawak. Seterusnya, dalam perkara 150 menyatakan bahwa yang di Pertuan Agung berkuasa untuk mengeluarkan proklamasi darurat sekiranya yang di Pertuan Agung berpuas hati bahwa ada hal-hal keadaan tertentu yang menyebabkan perlu diambil tindakan serta-merta. Seterusnya, fungsi dan peranan yang di Pertuan Agung dalam bidang legislatif atau perundangan dapat dilihat bahwa dalam perkara 44 yang di Pertuan Agung merupakan sebahagian daripada badan perundangan dalam parlimen. Selain itu, dalam perkara 45 dalam kurungan 1 yang di Pertuan Agung juga berperanan untuk melantik 2 orang ahli Dewan Negara bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang ahli Dewan Negara bagi wilayah Persekutuan Labuan, dan seorang lagi Dewan Negara wilayah Persekutuan Putrajaya, dan 44 orang ahli Dewan Negara. Seterusnya, dalam perkara 40 dalam kurungan 2B dan perkara 55 dalam kurungan 2 menyatakan bahwa yang di Pertuan Agung juga boleh memberhentikan dan membubarkan parlimen. Seterusnya, dalam perkara 55 dalam kurungan 7 dan perkara 66 dalam kurungan 4 yang di Pertuan Agung juga berperanan untuk memperkenankan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh parlimen. Seterusnya, dalam perkara 55 dalam kurungan 1 yang di Pertuan Agung juga berperanan untuk memanggil parlimen dari semasa ke semasa dan menangguh sidang parlimen. Seterusnya, fungsi dan peranan yang di Pertuan Agung dalam bidang kehakiman. Peranan yang di Pertuan Agung dalam bidang kehakiman ialah melantik Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, dan Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, dan tertakluk kepada perkara 122C. Hakim-hakim yang lain, Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam perkara 122 dalam kurungan B1. Selain itu, yang di Pertuan Agung juga berperanan untuk melantik mana-mana orang yang layak dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi untuk menjadi pesuruhjaya kehakiman atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, yang di Pertuan Agung juga boleh memanjangkan perkhidmatan seorang hakim yang berumur lebih 66 tahun. Walau bagaimanapun, lanjutan perkhidmatan itu tidak melebihi 6 bulan setelah mencapai umur 66 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam perkara 125 dalam kurungan 1. Seterusnya, yang di Pertuan Agung tidak mempunyai kuasa untuk menyingkirkan seorang hakim atas kemahuannya. Selain itu, fungsi dan peranan yang di Pertuan Agung dalam bidang pemberian bintang kebesaran dan Ketua Angkatan Tentera. Dalam perkara 41 menyatakan bahwa yang di Pertuan Agung merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Yang di Pertuan Agung juga mempunyai kuasa pengampunan dan mengurangkan hukuman atas kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera. Hal ini dapat dilihat dalam perkara 42. Seterusnya, yang di Pertuan Agung juga mengurniakan bintang kebesaran kepada pihak-pihak yang layak. Akhir sekali, dalam perkara 153, yang di Pertuan Agung mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan orang bukan Melayu. Akhir sekali, fungsi dan peranan yang di Pertuan Agung dalam bidang pelantikan perkhidmatan awam Suruhanjaya. Dalam perkara 114 dalam kurungan 1, yang di Pertuan Agung perlu melantik Suruhanjaya pilihan raya selepas berunding dengan majlis. Dalam perkara 138 dalam kurungan 2,
Yang di-Pertuan Agung juga berperanan untuk melantik sebahagian ahli Suruhanjaya Perkhidmatan. Sekali, Yang di-Pertuan Agung juga berperanan untuk melantik Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam perkara 141E2. Peranan dan kepentingan YDPA dalam sistem beraja. Peranan dan kepentingan YDPA yang pertama adalah sebagai Ketua Agama Islam. YDPA merupakan Ketua Agama Islam di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya serta di negerinya sendiri. Malah, baginda juga dengan jelas telah termaktub dalam Perlembagaan Negeri merupakan Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Oleh itu, sebagai Ketua Agama Islam, baginda diberikan tanggungjawab oleh perlembagaan melalui sumpah jawatannya untuk mempertahankan kedudukan Islam dan melindungi kesuciannya agar tidak tercemar pada setiap masa. Peranan dan kepentingan YDPA yang kedua adalah menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Peranan yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera ini sangat penting terutamanya dalam menjaga keamanan dalam negara. Peranan baginda ini bermanfaat untuk diketengahkan dalam khalayak kerana peranan YDPA ini begitu signifikan dalam keadaan negara menghadapi kesukaran politik atau juga serangan daripada negara luar. Misalnya, dalam perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, YDPA diberi kuasa untuk mengisytiharkan darurat jika pihak berkuasa seperti pasukan polis di Raja Malaysia tidak mampu lagi menjaga kesejahteraan dan keselamatan negara. Peranan dan kepentingan YDPA yang ketiga adalah melantik sebuah jemaah menteri. Dalam perkara 43-1 Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan kepada YDPA untuk melantik sebuah jemaah menteri dalam pentadbiran. Hal ini dikatakan demikian kerana jemaah menteri diperlukan untuk memberi nasihat kepada baginda dalam menjalankan peranannya. Malah, dalam perkara 40-1 dan 40-1E memperuntukkan bahawa YDPA dalam mengimplementasikan pemerintahannya hendaklah mengikut nasihat jemaah menteri di samping menimbangkan nasihat yang diterima tersebut. Dengan peranan YDPA dalam pelantikan sebuah jemaah menteri akan dapat mewujudkan satu tindakan yang adil dan memberi impak yang baik terhadap keharmonian bersama. Antara peranan dan fungsi YDPA juga adalah dalam bidang pentadbiran dan pelantikan. YDPA dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Kedua-dua lantikan ini boleh dibatalkan oleh baginda atas nasihat Perdana Menteri. Sebelum menteri-menteri atau timbalan menteri menjalankan tugas, mereka hendaklah mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan YDPA. YDPA juga melantik Peguam Negara dan Panglima Angkatan Tentera. Pelantikan bagi jawatan-jawatan ini dilakukan atas nasihat dan ditentukan oleh perlembagaan. YDPA juga boleh menetapkan beberapa jawatan sebagai jawatan-jawatan khas termasuklah ketua-ketua jabatan dan timbalan ketua-ketua jabatan. Tetapi baginda melantik seseorang ke jawatan-jawatan ini di atas sokongan Suruhanjaya yang berkenaan. Pengisytiharan darurat. YDPA boleh mengisytiharkan darurat atas nasihat Perdana Menteri jika mengancam keselamatan politik dan ekonomi negara. Bila pengisytiharan darurat dibuat dan Parlimen tidak dapat bersidang, YDPA boleh memanggil Parlimen untuk bersidang dengan secepat mungkin. Tidak mempersetujui pembubaran Parlimen. YDPA menurut budi bicara boleh menahan persetujuan atas permintaan untuk membubarkan Parlimen.
Perkara ini boleh berlaku disebabkan Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat dan YDPA tidak memperkenankan permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Yang ketiga, meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja. YDPA juga menentukan bila mesyuarat Majlis Raja-Raja akan diadakan bagi hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. YDPA boleh bertindak mengikut budi bicara dalam 3 perkara. Yang pertama, melantik seorang Perdana Menteri. Yang kedua, tidak mempersetujui pembubaran Parlimen. Yang ketiga, meminta diadakan Majlis Raja-Raja. Melantik seorang Perdana Menteri. YDPA dalam melantik jemaah menteri hendaklah terlebih dahulu seorang ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri untuk mengetuai jemaah itu. Ahli Dewan Rakyat yang dilantik menjadi Perdana Menteri ialah yang mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli-ahli Dewan itu. Menurut amalan, ini bererti orang yang dilantik itu ialah pemimpin atau ketua sesuatu parti politik atau persekutuan parti-parti politik yang mendapat kelebihan kerusi dalam Dewan Rakyat. Jika kebetulan tidak ada satu parti politik pun yang mempunyai kelebihan besar jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat, kemungkinan yang terbuka ialah pembentukan kerajaan campuran dan terletaklah kepada kebijaksanaan baginda memilih Perdana Menteri yang boleh mengendalikan jemaah menteri campuran. YDPA hendaklah berunding dengan pemimpin-pemimpin parti untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan memerhati sikap mereka untuk membolehkan baginda memilih seorang ahli Dewan Rakyat yang dapat membentuk kerajaan campuran. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, fungsi Majlis Raja-Raja dan YDPA mempunyai peranannya yang penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan negara. Kebanyakan negara-negara yang ada di seluruh dunia yang pada masa dahulu mempunyai sultan atau raja, kini lenyap institusi beraja itu dan kita sebagai rakyat Malaysia harusnya menghargai dan berbangga kerana masih mempunyai sultan atau raja yang dilihat sebagai simbol perpaduan di dalam negara. Kesimpulannya, sistem pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen merupakan sistem pemerintahan yang mendatangkan banyak kebaikan kepada masyarakat di negara ini. Sistem yang digunakan sehingga kini mengekalkan kesinambungan tradisi yang dijaga sejak dahulu lagi. Kedudukan kukuh bagi raja-raja dan Yang di-Pertuan Agong dapat mengukuhkan lagi pentadbiran negara Malaysia. Hal ini kerana mereka adalah lambang perpaduan dan tonggak kepada keharmonian negara. Jelaslah, negara Malaysia tidak akan lengkap tanpa sistem beraja dan Yang di-Pertuan Agong. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.